Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersiaran bersama saya Marlina Manaf dan juga rakan penyampai Afizi Azaman dalam Awani Pagi. Hari ini 5 Ramadan dan kalau anda mengira Perintah Kawalan Pergerakan sudah memasuki hari ke-42. Afizi. Ya, betul tu. Dan seperti biasa di Awani Pagi, setiap hari kita bawakan perkembangan terkini berkaitan COVID-19 dan dalam dan juga luar negara. Tapi seperti biasa kita akan mulakan dengan statistik keseluruhan jangkitan COVID-19 di seluruh dunia dan juga angka kematiannya. Kalau kita lihat pada pagi ini, COVID-19 seluruh dunia, kematiannya telah pun meningkat kepada 4,000 kes dalam tempoh hanya 24 jam. Dan jumlah keseluruhan maut akibat COVID-19 ini seluruh dunia mencapai 210,000 kes. Dan statistik daripada Johns Hopkins University, sebanyak 5 negara kini mempunyai angka maut melebihi 20,000. Dan perkara tersebut didahului oleh Amerika Syarikat yang kekal sebagai negara yang mempunyai angka korban tertinggi dan satu-satunya negara yang melebihi 50,000 kematian dengan keseluruhannya 55,000. Dan Itali mencatatkan pertambahan 333 kematian dengan jumlah korban kini merekodkan 26,977. Dan sementara itu Sepanyol dan Perancis masing-masing mencatatkan pertambahan 331 dan 437 kematian dengan keseluruhan kedua negara merekodkan kematian melebihi 23,000. Manakala UK pula menjadi negara kelima tertinggi merekodkan jumlah kematian dengan 21,000 dan pertambahan lebih kurang dalam 360 kes. Dan negara lain yang mempunyai angka kematian di bawah 7,000. Itu perkembangan mengenai kematian di seluruh dunia, Marina. Baik, itu tadi kes kematian. Kita nak bawa pula pada kes positif di seluruh dunia. Kalau masih lagi merujuk kepada data Johns Hopkins University yang mana kes positif COVID-19 di seluruh dunia kini sudah melepasi angka 3 juta orang setakat ini, yang mana Amerika Syarikat seperti mana juga angka kematian, Amerika Syarikat juga kekal di tangga teratas kes positif dan yang Amerika Syarikat juga kekal negara paling teruk terjejas dan kumulatif kes positif kini berjumlah 961,000, yang mana inilah pertambahan 22,000 kes. Sementara Sepanyol dan Itali masing-masing mencatatkan 229,000 dan 199,000 kes. Dan sebenarnya Itali juga dijangka melepasi angka 200,000 ketika negara itu kini umumkan pelan melonggar sekatan bermula 4 Mei dan ini berikutan penurunan kes positif dan kematian hari ke hari. Dan negara keempat dan kelima mempunyai kes positif yang tinggi adalah Perancis dan Jerman dengan masing-masing merekodkan 162 dan 158,000 kes. Baik, di United Kingdom pula ada 158 kes, sementara di Turki 112,000 kes dan jumlah pesakit COVID-19 yang sembuh daripada virus itu kini melebihi 887,000 di seluruh dunia. Ya, betul tu. Kalau kita lihat negara-negara di Eropah, lebih kurang dalam seminggu sejak daripada minggu lepas ataupun beberapa minggu sebelum itu, mereka telah pun mula mencatatkan penurunan kes kematian dan juga kes positif hari ke hari. Dan mereka telah pun mula merancang pembukaan sekatan, melonggarkan sekatan-sekatan itu secara berperingkat. Sebagai contoh, Itali akan mula melonggarkan sekatan pada 4 Mei, perniagaan-perniagaan seperti di perniagaan-perniagaan penting ataupun yang tidak penting yang sebelum ini dikatakan tidak boleh buat operasi, kini mula dibenarkan buat operasi juga kepada pusat-pusat pembinaan dan ziarah antara keluarga dibenarkan mulai 4 Mei ini, tetapi dalam skala yang begitu kecil. Begitu juga dengan Sepanyol di mana kanak-kanak berumur bawah 14 tahun mula dibenarkan untuk keluar dari rumah dalam radius sekitar 1 km dan itu adalah perkembangan positif di negara-negara Eropah. Tetapi seperti yang WHO katakan bahawa ia belum lagi berakhir, dalam jangka masa panjang masih lagi belum berakhir dan semua negara perlu berwaspada dan bantu satu sama lain bersolidariti, terutamanya membantu negara-negara yang miskin khususnya di Afrika Selatan dan juga beberapa negara lain di Asia. Baik, it's far from over. Atas juga pandangan editor eksekutif kita, Cik Razak. Cik, mungkin boleh ulas sikit berkenaan dengan kebimbangan WHO ketika ini bahawa pandemik COVID-19 masih belum berakhir ketika banyak negara Eropah sudah mula melonggarkan sekatan. Malaysia belum lagi. Malaysia masih lagi mengambil langkah ketat melaksanakan PKP. Cik Razak. Marina, kalau kita tengok kita di sini dari Januari, Februari, Mac, April dan nak masuk bulan Mei ni. Bilalah agaknya benda ni akan berakhir. Tetapi nampak gayalah sesuatu yang berlaku dah 4 bulan, walaupun kita ada rasa gusarlah sekiranya ini akan berterusan 6 bulan, setahun. Tetapi tak mengapa, apa yang berlaku sekarang adalah tiap-tiap negara ada cara mereka sendiri untuk keluar yang kita katakan adalah soft
exit strategi, tiap-tiap negara ada caranya sendiri. Bila kita tengok dari perangkaan sudah tentu memberikan satu ketenangan kepada semua mereka yang terlibat dalam usaha ini supaya ada cara-caranya untuk kita keluar secara berlembut, tidaklah kita keluar secara mendadak. Jadi bila kita sudah keluar daripada curfew, lockdown, apakah caranya yang patut kita lakukan supaya social distancing itu kita tetap akur, tetapi ada sekarang cerita bagaimana diwujudkan balloon, bubble, di mana kalau kita keluar dah ada exit strategi, kita dibenarkan berhubung dengan 10 orang saja. Jadi kita kena nominate lah siapa 10 orang ini. Jadi mana-mana kita pergi, apa yang perlu adalah kita tidak seperti biasa, seperti dulu, berkumpulan, tetapi apa yang penting adalah kita ikut nasihat-nasihat WHO. Cuba kita sekiranya lah kalaulah kita pergi gunting rambut, bagaimana caranya supaya orang yang memegang kepala kita, rambut kita bukan kurang, jangan bercakap. Kalau pegang kita lepas kita pergi ke kedai gunting rambut tu, bagaimana mencuci tangan. Jadi protokolnya ada, kita ikut sahaja. Jadi semoga apa yang kita inginkan, lockdown itu dapat kita keluar secara perlahan, dapat kita sambut raya tak lama lagi. Cik Razak, kalau tengok dalam tempoh seminggu ini, angka pulih 2 digit, tetapi dia adalah lebih tinggi daripada angka positif kes COVID, dan ramai yang melihat ini seolah-olah satu indikasi bahawa kita sudah boleh melonggarkan sekatan, tetapi ada pandangan bahawa tak bolehlah take for granted, maknanya kekal berada di zon selesa, sebaliknya kita kena kekal berwaspada pada tahap tertinggi. Pandangan Cik Razak sendiri? Angka pulih itu dengan angka kematian tu pada saya itu adalah secondary. Apa yang primary adalah angka penularan. Semalam kita dengar satu pasar di Petaling Jaya. Jadi bagi mereka, bila kita kenal pasti sesuatu kawasan yang menjadi ada kes, jadi apa yang penting adalah kita panggil, kita contact trace, dan adakah sistem kesihatan kita mampu untuk memberi nombor satu saringan, nombor dua rawatan, supaya kita tidak sampai satu situasi di New York, di England, di Spanyol, di mana ICU kita tidak mampu untuk menampung demand untuk rawatan. Jadi apa yang penting adalah sekiranya kita dapat identify mana-mana tempat yang ada penularan, siapa yang belum ada, yang merasa diri mereka ada expose kepada COVID ini, datang ke depan supaya kita dapat trace, kita dapat saring dan kita dapat isolate. Itu yang penting. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada perkembangan kes positif dan juga kematian, juga kes-kes yang telah pun sembuh. Jadi kita dengarkan apa kata Dato' Dr. Nur Hisham. Kita tahu setiap petang mereka akan mula mengemas kini data-data COVID-19 kepada kita. Kita dengarkan. Sehingga 27 April 2020 jam 12.30 hari, terdapat 40 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 5,820 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,764 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Sehingga kini, seramai 37 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi, dan daripada jumlah tersebut, 17 kes memerlukan bantuan pernafasan. Baik, sejak kebelakangan ini kita dah melihat ada trend penurunan dalam kes kematian. Ini maknanya rawatan yang diberikan oleh pasukan kesihatan di Kementerian Kesihatan Malaysia sangatlah berkesan, alhamdulillah. Dan kita boleh tengok kalau ikutkan kenyataan dari Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, semalam hanya satu kes kematian dicatatkan. Kita dengarkan dulu kata-kata beliau. Kes kematian ke-99 iaitu kes 4,087 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 78 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan strok. Beliau telah dirawat di Hospital Encik Besar Hajar Kalsum, Johor pada 7 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 27 April 2020 jam 4.31 pagi. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga beliau.
Okey, kalau kita lihat di Twitter Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ada memaparkan graf-graf yang mula dilakukan sejak pelaksanaan Perintah Kawal Pergerakan pada 18 Mac lalu. Kita ada fasa 1, 2 dan 3. Ketiga-tiganya telah pun selesai dan bermula esok sebenarnya. Hari ini yang terakhir fasa ketiga. Esok kita akan memasuki fasa keempat. Namun seperti Perdana Menteri katakan, MCO PKP ini mungkin boleh dilanjutkan lagi. Tapi kalau kita lihat trend di graf-graf yang ditunjukkan ini, kita lihat pada fasa pertama PKP itu dilaksanakan, grafnya merah-merah belaka dan tinggi-tinggi belaka. Dan fasa kedua kita melihat kepada sedikit penurunan tetapi dalam keadaan yang bersederhana. Kadang-kadang kita melihat kes positif yang tinggi, kadang-kadang kita melihat kes positif yang turun. Tetapi apabila memasuki fasa ketiga, kita mula mencapai angka 2 digit. Dan kita melihat peningkatan itu pada lebih kurang dalam 15 ataupun 16 April itu 110. Itu yang paling tinggi, 3 digit. Dan kalau kita lihat fasa ataupun hari-hari seterusnya dalam PKP yang ketiga, kita lihat semuanya 2 digit. Dan semalam merekodkan 40 kes baru. Dan secara keseluruhan 5,820. Tetapi yang masih dalam rawatan 1,764. Cik Razak, kalau kita lihat unjuran ataupun graf-graf yang dinyatakan ini, kita melihat keberkesanan PKP itu dilaksanakan. Tapi dalam masa yang sama, kita ada zon-zon hijau dan sebagainya. Contohnya seperti di Perlis, di Kedah, di bahagian utara kita boleh dikategorikan sebagai zon-zon hijau kerana telah pun mencapai lebih kurang 14 hari tiada kes baru di kawasan itu. Tapi dalam masa yang sama, Menteri Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham menyatakan bahawa kes-kes ataupun mereka yang berada di zon hijau itu perlu sentiasa peka. Amalkan juga penjarakan sosial ataupun norma-norma kebiasaan baru yang kita adaptasi dalam ketika tempoh PKP ini supaya zon-zon hijau ini kelilingnya ada zon-zon kuning dan juga jingga, tapi dalam masa yang sama kita dapat jaga zon hijau itu supaya kekal di label ataupun di label color hijau tu, Cik Razak. Mungkin kita boleh berikan kepada mereka, berikan kepada penonton yang berada di zon hijau itu supaya sentiasa berjaga-jaga walaupun anda berada dalam zon hijau, tapi bila boleh masa dia boleh bertukar color. Betul tu Habibie. Ini kita main color lah pula ya. Bagus itu kalau kita ada color guide ini. Tapi apa yang saya nak tengok berita harian hari ini, Malaysia sekarang masuk fasa pemulihan. Inilah fasa 4-nya. Kalau kita mana yang zon hijau tu, macam mana nak kekalkan zon hijau? Itu senang saja. WHO sendiri, walaupun ada individu-individu yang tidak sukakan peranan yang dimainkan oleh WHO itu, kita senang sangat kita berjarakkan diri, kita cuci tangan, kita jaga kebersihan agar kalaulah ramai juga yang mengatakan mungkinlah kawasan-kawasan di luar Kuala Lumpur, Lembah Kelang, bandar-bandar besar mungkin saringan itu kuranglah mendapat perhatian. Tapi saya tak percaya itu yang berlaku. Apa yang penting sekarang, mereka yang ada di sana mungkinlah mereka kurang disebabkan ialah mereka kurang berinteraksi cara kita di bandar-bandar besar. Jadi usahakan supaya keadaan itu kekal. Janganlah kita terlampau mendabik dada mengatakan wah kita ni sihat ke ataupun imun kita sebab kita sudah lama bersarang dalam bendang ke apa ke menyebabkan kita imun. Jadi kekalkan keadaan zon hijau itu dan bila sekarang ni kita tengok penuntuk-penuntuk pun dah balik, kita tengok dalam The Star, we are coming home. Jadi ramai penuntuk-penuntuk dah girang dah nak balik ke rumah ya, supaya mereka duduk di Kuala Lumpur, mereka tahu betapa peritnya kita dalam lockdown ini. Jadi ceritakanlah kepada mak ayah di kampung, saudara mara. Yang satu saya penting adalah manjakan mak ayah dah lama tinggalkan supaya beraya ini kita dapat beraya dengan sempurna. Tapi kesian orang-orang yang tak boleh balik beraya. Belum tahu lagi lah. Fizi mungkin adalah salah seorang daripada mereka. Tapi apa yang penting ketika kita masih lagi cuba observe penjarakan sosial, amalan kesihatan yang ketat, kita juga perlu tahu bahawa benda yang paling kritikal ketika ini adalah vaksin untuk COVID-19 yang mana dilaporkan para saintis di China sedang membangunkan 3 vaksin COVID secara klinikal, dan tapi mereka maklumkan proses klinikal sebenarnya adalah proses yang paling rumit dalam pembangunan sesuatu vaksin. Kita tahu sebelum ni WHO anggarkan vaksin untuk COVID ini mungkin hanya mampu dihasilkan dalam tempoh setahun ke setahun 6 bulan. Akan ambil masa yang tinggi, dan ini memberi indikasi bahawa kita masih, perjuangan kita menentang atau membendung COVID-19 masih lagi jauh. Ya, betul tu. Sebab kalau kita lihat
WHO juga menyatakan bahawa lebih kurang ada dalam lebih kurang 70 usaha untuk menghasilkan vaksin di seluruh dunia. Dan kita lihat perkembangan yang paling kita tunggu-tunggu adalah contohnya seperti negara di UK lah, sebab dia punya perubatan dan juga hasil keberkesanannya, seperti contoh ada nama-nama besar yang sedang membangunkan vaksin tersebut, contoh seperti di University Oxford dan juga Imperial College, yang mana kerajaan UK sendiri menyumbangkan lebih kurang 20 juta pound untuk pembangunan vaksin itu. Dan kita harapkan kerjasama seperti yang dinyatakan oleh YB Khadijah Jamaluddin, kerjasama antara Malaysia dan juga hubungan diplomatik yang erat, agar supaya vaksin itu apabila telah wujud dihasilkan, kita dapat membawanya ke Malaysia, dan diharapkan Malaysia akan dapat menjadi salah satu negara penerima awal vaksin tersebut. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita lihat keberkesanan efektif kita punya rawatan pun boleh dikatakan hebat juga, sampaikan negara China, saintis ataupun para perubatan pakar-pakar doktor yang datang daripada negara China datang ke Malaysia melihat keberkesanan ujian dan juga rawatan COVID-19 ke atas pesakit di Malaysia, menunjukkan bahawa mereka memuji bagaimana kita melakukan rawatan dan sebagainya. Bertukar-tukar pandanganlah mereka datang ke sini. Dan dalam masa yang sama juga kita nak lihat, kita tahu sejak daripada semalam pelajar-pelajar di IPT telah pun mula pulang ke rumah masing-masing. Dan ini adalah satu boleh dikatakan keluhan pelajar IPT yang telah pun terkandas di universiti lebih kurang dalam 41 hari, akhirnya dibenarkan pulang. Tapi kita perlu tahu, ada nasihat daripada Datuk Dr. Nur Hisham kepada pelajar IPT untuk mengelakkan kluster baharu. Kita tak nak wujudnya satu nama kluster pelajar, kluster IPT dan sebagainya. Kita dengarkan apa nasihat beliau kepada pelajar yang ingin pulang. Kerana kita tahu tempoh pulang pelajar ini akan berlangsung bermula semalam sehinggalah pada 1 Mei kalau tak salah saya. Kita dengarkan apa nasihat beliau. Hasil kerjasama dan perbincangan di antara pihak Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Kesihatan Malaysia, satu garis panduan telah dibangunkan di mana ianya merangkumi aspek kesihatan bagi pelajar-pelajar yang ingin pulang ke kampung halaman. Pusat Kesihatan Universiti masing-masing akan membuat saringan bagi pelajar-pelajar sebelum dibenarkan meneruskan perjalanan. Sepanjang perjalanan pulang ke kampung halaman, pelajar-pelajar dinasihatkan supaya sentiasa mengikut langkah-langkah pencegahan seperti berikut, iaitu mengamalkan jarak sosial selamat sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Yang kedua, menjaga kebersihan diri dengan kerap membasuh tangan dengan air dan sabun ataupun dengan sanitizer, dan menggalakkan pemakaian penutup mulut dan hidung di sepanjang perjalanan. Baik, itu pesanan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah kepada pelajar-pelajar IPT yang sudah mulakan perjalanan pergerakan pulang ke kampung halaman masing-masing, walaupun selepas 41 hari mereka dikurung di kediaman ataupun di kampus masing-masing. Tidak boleh terlalu seronok kerana ini adalah satu kita belum lagi melepasi fasa kritikal, masih lagi perlu membendung penularan COVID-19, dan kita akan berhenti seketika, kembali lagi selepas ini. Bersua kembali dan anda masih lagi bersama saya, bersiaran bersama saya Marlina Manaf dan juga rakan penyampai Afizi Azaman dalam Awani Pagi. Dan kita nak teruskan dengan senario-senario yang kita boleh lihat kesan daripada Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan sejak 42 hari yang lalu. Editor eksekutif kami Abdul Razak Cik ada menulis berkenaan kisah seorang bapa yang hampa tak dapat jumpa dengan anaknya. Sebab ini bukan antara kisah-kisah yang ini antara kisah-kisah menarik yang kita boleh paparkan, tetapi sebenarnya ada juga kita paparkan kisah berkenaan ibu yang terpaksa hantar susu yang dibekukan kepada anaknya, dan ini ada banyak cerita di sebalik pelaksanaan PKP, bukan saja di Malaysia tapi yang mana dia menghubungkan antara kisah dua negara melibatkan warga Singapura dan juga Malaysia. Cik Razak, cerita berkenaan dengan bapa di Singapura yang hampa tak dapat lihat anaknya sewaktu detik-detik kelahiran ni, Cik Razak. Margina, ini kalau kita duduk berjiran antara Singapura dengan Malaysia ni, kadang-kadang ada yang serang menyerang tapi bukan kita lah. Yep. Tapi kita ada musuh yang sama, iaitu COVID-19 yang kita tentang. Ya. Apa yang sudah jadi adalah bila seorang suami itu warga Singapura dan isterinya warga Malaysia, di Johor Bahru di Singapura ramai perkahwinan antara warga Malaysia dengan warga Singapura. Mereka memilih untuk tinggal di Johor Bahru sebab boleh duduk rumah yang ada tanah. Mereka
si suami atau si isteri akan bekerja di Singapura. Jadi mereka menggunakan social visit pass yang boleh mendapat 30 hari lah keluar masuk dengan bebasnya. Kalaulah mereka nak duduk dengan lebih lama, mereka terpaksa. Adalah peraturan-peraturan lain yang sikit merumitkan. Jadi ini cerita tentang seorang bapa engineer di Singapura. Disebabkan MCO pada Mac 18, jadi pada 17 mereka berada di Johor Bahru. Mereka memikirkan untuk pulang ke Singapura supaya bila isterinya yang syarat mengandung beranak nanti akan melahirkan bayi di Singapura. Tetapi disebabkan di Tambak Johor tu terlampau ramai orang pada petang 17 tu, mereka membuat keputusan balik tinggal di Johor Bahru. Jadi suaminya pergilah kerja esok hari 18 hari bulan PKP bermula. Jadi bila dah sampai di sana, PKP sekarang sudah dilanjutkan. Jadi suami terkandas di Singapura. Tak sempat tengok anak ketiga dilahirkan, tak dapat mengazankan. Jadi inilah mereka yang bukan dia seorang saja yang ada masalah begini ya. Jadi nak mintalah pertolongan dari sesiapa sajalah, Perdana Menteri ke siapa atau pihak immigration. Bagaimana ini satu isu yang perlu ditangani disebabkan perkahwinan antara warga Singapura dengan warga Malaysia, bagaimana masalah mereka hendak diselesaikan. Ya, betul tu. Okey, dalam masa yang sama juga kita tahu keluh kesah rakyat negara ini yang mungkin sekarang ni ramai yang dah panjang rambut dan sebagainya. Tapi ini adalah satu cerita yang mana mungkin boleh menjadi pengajaran kepada kita semua supaya janganlah kita fikir ada curi-curi bagi pekedai gunting rambut. Ya, betul, kita tahu anda mengalami kerugian dan sebagainya untuk tidak membuka kedai anda dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ni. Tapi ini adalah atas dasar keselamatan, atas dasar kesihatan. Ini ada satu laporan yang kita bawakan kepada anda di astroawani.com, iaitu disebabkan oleh curi-curi gunting rambut, 13 orang termasuk pemilik kedai gunting rambut ditahan. Ini berlaku di Pulau Pinang. Saya sebagai orang Pulau Pinang agak seganlah. Gara-gara berkumpul kerana mahu menggunting rambut, 13 lelaki termasuk pemilik kedai gunting rambut di Jalan Mengkuang bertebuh ditahan kerana ingkar arahan kawalan pergerakan PKP. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, Asisten Komisioner Muhammad Zani Muhammad Noor berkata dalam serbuan 3.15 petang itu kesemua lelaki warga tempatan usianya 17 sampai 24 masing-masing dah besar remaja, boleh berfikir, ditahan selepas gagal memberikan alasan yang munasabah. Menurut Nur Zaini, sesetan awam mendapati pemilik gunting rambut itu menjalankan aktiviti menggunting rambut secara tertutup selepas kerajaan tidak benarkan premis gunting rambut beroperasi. Dan ketika serbuan, semua pelanggan berada dalam lokasi, dalam kedai itu menunggu giliran untuk menggunting rambut. Dan inilah visual yang anda saksikan di kedai gunting rambut tersebut. Masing-masing mungkin dah panjang sangat, dah rimah sangat kot rambut-rambut tu. Tapi apa pun, cubalah gunting, ambil kepada yang mereka tinggal bersama rakan-rakan ataupun keluarga, cubalah ambil kita belajar skill rambut, buka YouTube dan sebagainya. Tapi rakan saya maklumkan sepanjang PKP ni jualan shaver rambut tu meningkat. So macam ramai yang nak buat sendiri, nak gunting rambut sendiri sebab tak ada kedai gunting rambut tutup dan sebagainya. Ini alternatif yang mereka ambil. Kalau tengokkan tinjauan, biasalah saya pun ada 3 anak lelaki yang nak dipotong rambut tapi belum lagi berani untuk buat sendiri. Kalau saya tinjau di online website, memang harga yang ditawarkan untuk membeli mesin untuk gunting rambut ni hanya sekadar 100 ke 200. So, kalau anda boleh dapat alternatif, anda bolehlah beli sendiri. Tak payahlah nak ingkar PKP semata-mata, nak kena penjara dan juga didenda sampai RM1,000. Ya, betul tu. Okey, dalam masa yang sama, ada satu masalah yang kita hadapi dalam negara ini. Mungkin Malina macam ada banyak darah, mungkin boleh derma kepada tabung darah negara ini. Kerana mereka yang mahu menderma darah sekarang ni boleh pergi ke klinik ataupun hospital berhampiran mula pada pukul 10 pagi hinggalah 10 malam untuk berbuat demikian. Kata Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, keputusan dibuat selepas mendapati bekalan darah berkurangan di tabung darah negara sebanyak 33% sejak perintah. Ya, betul tu. Sangat tinggi. Baik. Dan mungkin kita boleh nampaknya tak sempat untuk kita dengarkan apa kata-kata beliau, tapi kita boleh juga satu isu yang bermain ataupun berlegar di media sosial sekarang ini adalah berkaitan dengan isu Rohingya. Kita tahu terdapat segelintir pihak yang bertindak secara melulu ataupun tidak bertanggungjawab, mengutarakan ataupun mula membuat posting-posting kenyataan-kenyataan berbau kebencian kepada kaum Rohingya, etnik paling malang di dunia, dikategorikan sebagai etnik paling malang di dunia ini. Yang ketika ini kita tahu di Myanmar mereka tidak tempat, negara itu tidak mengiktiraf mereka sebagai warga negara mereka dan mereka beralih kepada
kem-kem pelarian di Bangladesh. Kira-kira lebih kurang 1.5 juta orang warga Rohingya di sana, dan kita tahu sejak beberapa kebelakangan ini ada bot-bot Rohingya lebih kurang dalam 200 orang sejak beberapa minggu. Contohnya pada awal April dan juga pertengahan April kita telah pun bukanlah nak kata menghalau, tapi mereka tidak dibenarkanlah sebab mereka dikategorikan sebagai pelarian yang tiada permit untuk masuk negara ini. Dan di sini mereka cuba mendapatkan perlindungan, tapi ada satu perkara yang membincangkan khuatir ketika coronavirus sedang merebak, ada kemungkinan dalam kalangan mereka dijangkiti. Itu membuatkan rakyat gusar dan sebagainya. Maka wujudlah satu diskusi pendebatan sama ada kita pada awalnya tahun-tahun sejak daripada tahun 2016 kita selalu membantu mereka, tapi mula menular aspek ataupun orang kata kebencian itu terhadap golongan Rohingya ini. Ada pihak yang sudah menyemai kebencian etnik itu ini, dan ini adalah satu amalan tidak sihat. Kita patutnya terus menyokong mereka, tapi kita nak dengar dulu apakah reaksi Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berhubung dengan penularan rakaman audio dan berita di sosial media. Saya pun hairan. Kedatangan Rohingya ke negara kita bukan baru semalam, tetapi telah pun bertahun-tahun sebelum ini. Dan sebelum ini tidak timbul pun isu yang berkaitan dengan Rohingya ini. Ya, kerana kedatangan mereka ketika itu mendapat simpati daripada kita kerana kita dengar bahawa mereka dibunuh dengan kejam, dibakar hidup-hidup dan sebagainya. Semua berita-berita itu menyebabkan kita sebagai sebuah negara menerima mereka waktu itu, yes, dan tidak ada isu pun. Tetapi akhir-akhir ini, sewaktu PKP, tiba-tiba isu ini menjadi besar. Dan ini juga menghairankan pihak berkuasa, pihak polis terutamanya, kerana akhir-akhir ini terlalu banyak berita-berita melalui media sosial, video dan sebagainya yang dikeluarkan, yang menimbulkan kemarahan rakyat kepada mereka. Jadi pihak polis sedang menyiasat perkara ini. Baik, itu jaminan Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang akan menyiasat berhubung isu penularan rakaman video dan juga berita palsu ataupun kita kata berita palsu di sosial media. Nampak dari itu saja masa yang kita ada untuk waktu ini. Kita akan kembali dalam 8.30 nanti untuk segmen Realiti Rakyat. Saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.